Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ni kita akan bincangkan peluang berniaga di rumah dengan Syakli dan juga sesi khas bersama suami saya Dr. Muhammad Marsyad, ekonomi pandemik. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Apa yang saya nak bawa pada hari ini ialah untuk memahami keadaan ekonomi Malaysia dan juga dunia sekarang, dan saya akan kaitkan keadaan ekonomi sekarang dengan kepentingan untuk kita mencari jalan supaya hidup kita tidak terlalu tertekan dengan kancah pandemik sekarang. Objektif penerangan saya hari ini adalah untuk kita menghargai apa yang kita ada sekarang dan menggunakan segenap peluang yang ada untuk membina masa depan yang lebih baik. Jadi, bila kita bercakap tentang ekonomi pandemik disebabkan oleh COVID-19, World Bank atau Bank Dunia sebut ada dua pandemik yang sedang berlaku sekarang. The first pandemic yang pertama sekali ialah pandemik kesihatan disebabkan virus. Jadi, kita mengambil banyak langkah untuk mengatasi masalah kesihatan, antaranya seperti sponsor talk saya malam ni Syakli lah. Kena ambil Syakli. Jadi itu satu. Lagi satu, World Bank juga menyebut tentang inequality pandemic. Berlaku jurang perbezaan pendapatan yang meluas disebabkan pandemik COVID-19. Jadi, dalam keadaan sekarang ni, maksudnya perbezaan antara miskin dan kaya semakin meluas. Kita kena ingat bahawa di Malaysia garis kemiskinan telah ditingkatkan daripada 900 something setahun lepas dan revision dinaikkan kepada RM2,208. Jadi, seseorang yang pendapatan isu rumahnya berpendapatan RM2,208 dan ke bawah, pada takrifan kemiskinan baru Malaysia, kita jatuh dalam golongan miskin. Jadi, menjadi pilihan untuk kita melihat di manakah kedudukan kita dalam konteks ekonomi. Kita nak masuk dalam golongan miskin atau kita nak bukan dalam golongan tersebut. Jadi, insya-Allah talk second lepas ni akan membantu untuk mencari penyelesaian. Salah satu cara mencari penyelesaian tersebut. Okey. Saya nak bawa perbincangan ekonomi pandemik ni berdasarkan buku oleh Robert Kiyosaki. Dan di sini saya tunjukkan satu muka surat daripada buku Rich Dad Poor Dad tersebut, di mana Robert Kiyosaki menyebut ada 4 kaedah utama di mana seseorang boleh mencari pendapatan. Yang pertama ialah melalui bekerja. Bila kita bekerja, dan majoriti masyarakat adalah pekerja. Sebelum tu, saya punya specialization is in labor economics. Jadi isu pekerja ni memang saya punya area lah. Jadi bila kita bercakap tentang working as workers sebagai punca utama pendapatan, kita bekerja ikut jam. Kita punch in, kita punch out. Cukup bulan dapat gaji. Bulan ni dapat gaji awal sebab CNY. Jadi kena manage duit tu. Masalahnya orang yang makan gaji ialah dia dah ada allocation tetap dan setengah orang yang makan gaji dia biasanya habis sebelum bulan habis. Jadi itu masalah golongan yang working as workers. Lagi satu, bila berlaku pandemik, golongan ini merupakan antara golongan yang paling terjejas, terutamanya apabila dia menjadi pekerja kepada syarikat yang terkesan oleh pandemik. Kita tengok antara sektor yang paling terkesan, sektor perhotelan, sektor restoran, bila restoran kena tutup, kelas memandu, banyak juga pejabat-pejabat swasta kena tutup, banyak sektor. Yang menjadi mangsa adalah pekerja. Majikan pun menjadi mangsa, tapi pekerja lebih menjadi mangsa sebab itu sumber utama dia. Ini mangsa akibat pandemik. Mungkin kita termasuk golongan ni. Kadang-kadang golongan yang macam ni, bila dia dah kena buang kerja,
dia dah jadi panik, dia dah tak ada option. Apa nak buat apabila berlaku keadaan dibuang kerja contohnya. Ataupun kita ada retirement year kita. 60 tahun, 50 tahun. Dekat-dekat retirement pun kadang-kadang kita dah panik. Apa kita nak buat bila kita retired? Itu kena fikirkan. Golongan kedua yang akan terkesan oleh pandemik, saya akan pilih self-employed. Self-employed adalah golongan yang pendapatannya sangat bergantung dengan hari dia bekerja. Contoh self-employed ni orang gunting rambut, Grab driver or hailing driver, ataupun tailor, cuci pengilap kasut. Contoh dekat Jepun ada satu report sebab COVID-19 dan pejabat ditutup, penggilap kasut cobbler tak boleh cari makan. Sebab dia tunggu orang nak pergi office, dia akan polish kasut orang. Jadi itu satu golongan. Dan kita tengok golongan self-employed ni banyak yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Contohnya, kita dengar banyak kedai gunting rambut minta kerajaan buka, longgarkan, bagi kesempatan untuk bisnes berjalan. Restoran, kita dah dibagi dining 2 orang sekarang. Sebelum ni kena tutup lah, take away lah, yang first round dulu kena tutup setengah-setengahnya. Jadi ini golongan yang juga terjejas, self-employed. Self-employed juga terkesan sebab dia bergantung dengan usaha dia. Kadar gaji, kadar upah bergantung dengan usaha. Banyak hari bekerja, banyaklah dia dapat. Sangat terkesan. Golongan yang ketiga adalah golongan bisnes. Orang yang buat Shaklee, saya ingat dalam konteks bisnes, tapi bisnes ni kita boleh pecahkan banyak kategori. COVID-19 juga memberi kesan kepada yang membuat bisnes. Banyak corporation tutup, banyak bisnes tutup. Tapi ada setengah bisnes yang COVID proof, pandemic proof. Jadi ini yang kita nak kena identify. Apakah bisnes yang tidak terkesan oleh pandemik contohnya. Bisnes Shaklee saya dengar booming masa pandemik. Ada lagi satu, bila berlaku natural disaster, contohnya banjir. Banyak bisnes juga terkesan. Banjir di Pantai Timur. Macam mana kalau kita nak buat bisnes, kita nak kurangkan risiko. Apakah yang kita boleh fikirkan satu model bisnes yang boleh mengurangkan risiko macam ni, kan? Jadi ini satu perkara yang penting apabila kita nak buat bisnes, kena tengok juga konteks-konteks risiko, macam mana bila berlaku sesuatu keadaan yang luar jangka, kita selamat. Bisnes banyak terkesan. Dan golongan yang keempat adalah investors, pelabur. Biasanya pelabur ni orang-orang yang banyak duit dah. Kalau nak bercakap pasal investment, usually people would say you need to have some amount of saving, then you use that extra money for your investment. Tetapi disebabkan pandemik, kita dapati banyak investment, kalau orang plan for long term investment terkesan. Jadi bila kita tengok semua konteks 4 jenis punca pendapatan ni, apakah konteks pendapatan yang selamat? Itu yang kita nak tanya dan nak kita fikirkan. Antara bisnes yang paling simple dan systematic adalah franchise. Franchise. Contoh franchise McDonald, ada juga butik franchise sportwear like Adidas, apa semua ni pun franchise juga. Stesen minyak pun franchise. Tapi franchise macam ni ada juga yang terjejas di pandemik. Franchise yang macam ni pun kalau nak buka, you nak buka T-Life lah, franchise juga tu kan. Modal banyak. Apa yang cantik tentang bisnes franchise ialah dia punya sistem. Semua dah siap, kita letak modal, kita buat kita punya franchise, kita harap orang datang sebab orang dah kenal brand franchise tersebut. Itu satu model bisnes yang baik. Sebenarnya ada lagi satu jenis model bisnes yang lagi canggih daripada franchise, lagi simple, iaitu yang bersifat multi-level marketing. Ni yang saya nak pergi ke Shaklee. Tapi multi-level marketing ni banyak mazhab, banyak company buat benda ni. Ada juga yang menggunakan teknik MLM untuk susun piramid sistem. Itu salah. MLM yang macam tu salah, tak boleh. Haram kalau konteks Islam. Ada juga MLM yang apabila kita buat, dia akan bagi kita peluang membina pendapatan,
memberi kita pembangunan insan atau human capital development. Kita sendiri semakin kita buat, semakin kita meningkat skill. Contohnya public speaking macam ni. Public speaking. Itu satu development. MLM yang baik juga adalah MLM yang akan membantu group development, bukan individual tetapi bersama-sama. Dia tak, you makin atas, you sedut semua. You let go everybody below jadi mangsa you. Tak boleh. Itu pun tak betul. Jadi saya banyak terlibat dalam training. Saya bekerja dekat universiti. Saya terlibat dalam training untuk membina usahawan. Universiti dekat Malaysia pun sekarang duk sibuk nak buat kurikulum keusahawanan. Dalam memberi latihan kepada golongan-golongan B40, saya tengok, in fact dalam training yang kita buat, kita bagi duit. Kita panggil microfinance, duit dalam 5,000 ke 10,000 lah. Dia akan bentangkan proposal bisnes yang dia nak buat. Lepas tu dia akan, bila kita tengok okey, kita akan bagi duit tu dan kita tengok, kita bagi training, kita bagi dia macam-macam support, motivasi apa semua bagi. Sebab pandemik ni, saya ingat almost 90% memang terjejas. Sebab kita harap bila kita bagi duit, dia bayar balik, tak ada interest duit tu. Saya ingat memang terjejas teruk. Itu satu, yang terjejas teruk sebab pandemik memang, ini satu kena buat revision balik training yang dibuat tu. Lagi satu kesan ialah, ada juga yang betul-betul berusaha nak majukan bisnes tetapi tak ada sistem. Franchise dia ada sistem. MLM yang baik ada sistem. Hatta kalau kita nak buat bisnes goreng pisang, kalau kita fikir, kalau nak buat goreng pisang esok, katalah minggu depan nak start bisnes goreng pisang. Bukannya senang, berapa modal? 1,000, 2,000? Ikut, katalah kita ada 1,000, kita nak buat modal. Nak cari gerai, nak cari tapak, nak cari pisang. Lepas tu kena pula MCO, tak boleh bisnes senang-senang, kena tengok SOP, banyak kekangan. Itu satu, sistem tu sendiri kita kena fikir. Macam mana nak dapat supply, siapa nak masak, siapa nak package, siapa nak buat marketing, all this system, takkan you hari tu you nak start business, hari tu baru you nak fikir sistem. Masalah. Dan saya tengok, ini masalah yang dihadapi oleh banyak golongan orang yang berminat nak bisnes tetapi tak punya sistem. Jadi, apa yang saya nak tekankan kat sini ialah, bila kita nak bercakap pasal membina income, membina masa depan melalui perniagaan, satu peluang yang baik ialah mencari bisnes yang sesuai. Bisnes yang sesuai, franchise is one good example. Tetapi franchise pun boleh terjejas oleh COVID-19. Franchise, ada lagi yang lebih simple, MLM. MLM pun you kena pilih. Sebab ada juga MLM yang bersifat piramid dan opportunis untuk orang yang dah di atas. Jadi dekat sini, kita nak dengar lepas ni, Sharifah akan cakap tentang apa model Shaklee, saya pun tak faham lagi. Saya sendiri akan membuat penilaian sama ada ni satu yang baik atau tak. Jadi saya akhiri di situ. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Naha. Okay, seperti yang semua tahu, poster yang saya sebarkan ini adalah berkenaan dengan bisnes Shaklee. Kenapa Shaklee? Sebab bagi saya setakat ni Shaklee memang pandemic proof business. Kenapa Shaklee? Antara banyak-banyak bisnes lah. Kalau kita nak bisnes, kita akan fikir produk. Bagi saya produk Shaklee memang the best sebab quality of the product. Suplemen Shaklee. Bila kita try produk Shaklee, suplemen, kita okey dan senang untuk kita share. Itu yang jadi pada diri saya sendirilah dan keluarga saya semua dan juga customer saya sendiri. Kita memang try, kita rasa happy, Allah Alhamdulillah, memang banyak mengubah kehidupan kita lah daripada segi kesihatan lah, perbulan sekali kesihatan. Bila kita berubah, kita positif dan kita rasa macam senang untuk share dan kita yakin dengan produk tu. Itu penting. Kalau kita nak bisnes, kita kena cari produk yang betul-betul kita yakin. Yang kedua, sistem. Shaklee ni mempunyai sistem yang sangat bagus. Ada effective duplicable system. Antaranya ialah ni grup Irish yang prepare. Bayangkanlah kita masuk bisnes yang dah ada sistem yang membantu kita untuk berjaya. Senang, mudah, simple. Jangan komplain tak berjaya sebab tak follow sistem. Point seterusnya, low risk dengan small capital. Yang ni saya combine dua lah, low risk dengan small capital. Dr. Naha nak tambah? Low risk, saya ingat bisnes, bila kita fikir pasal bisnes, tanya orang,
you teringin tak nak ada bisnes? Semua teringin nak bisnes. Jadi bila kita tanya kenapa you nak, apa yang membuatkan you tak nak buat bisnes? Biasanya orang akan jawab, risiko tinggi lah. Macam mana nak cari duit? Modal tak mahal lah. Saya tanya how much is your capital? Dia cakap capital dia jadi member je. That's very low as a capital. Very good. Then what's your risk exposure? Tak ada risk. Apa maksudnya tak ada risk? Sebab modal dia cuma air liur, RM35, dan tak ada management punya isu, workers tak nak hire, tak ada risk dari segi external risk. Macam contohnya pandemik berlaku, saya tengok bisnes ni makin berkembang, saya tengok okay, you should try. So I think in terms of my risk assessment untuk this type of business, MLM like Shaklee, very low risk, require very low capital. RM35 untuk jadi member. You beli contohnya satu produk, jangan beli satu, beli dua. Sebab satu untuk pakai, satu untuk jual. Test dulu how far you can do sales. So that's my comment on that point. Okay, kita move on to next point. Instant start, kita boleh start bila-bila masa. Dan kita boleh start dari rumah. Everything online. Kalau ada website, Work from smartphone. work from smartphone. Okay. Ada Telegram channel. Senanglah, semuanya di hujung jari sekarang ni. So tak ada yang susah pun, insyaAllah simple. Yang best sekali strong team support. Alhamdulillah grup yang saya masuk ni, grup Irish memang the best. Penuh dengan aktiviti business yang positif, happening, yang aktif. So strong team support ni satu rezeki kalau kita nak buat business. Bukan saja support daripada one to one, tapi support daripada event. Sekarang banyak online kan, lagi senang lah. Lepas tu support daripada all these toolkits yang saya terima ni. Macam-macam lah yang grup kita bagi. Tinggal daripada diri kita sendiri. Macam mana kita nak improve level income kita sendiri. Kita yang decide. Semua yang support ni dah ada dah. Cuma terpulang pada diri sendirilah. Ciri-ciri yang last kali ni ialah legacy. Bisnes ni boleh diwariskan. Kalau register, kena register suami isteri. Kalau dah kahwin lah, kena suami isteri. Sebab memang tak boleh berpecah. Kita kena bekerjasama dalam satu team. Satu teamwork. Apa Tuan nak tambah? Hidup ni, kita tak boleh terlalu mendata, tak ada benda baru. Pada saya itu satu yang boring dalam hidup. Saya ingat satu movie yang saya minat dan saya selalu kadang-kadang ingatkan diri saya adalah movie Yes Man. Pernah dengar cerita Yes Man? Yes Man oleh Jim Carrey. Cerita tu dia punya kisah. Dia ni jenis tak, semua benda orang offer semua kata no. No, kawan ajak pergi keluar no, ini semua no. Sampai satu hari dia jumpa somebody yang macam satu curse untuk dia, you kena kata yes. Everything you kena kata yes. You tak kata yes, ada benda lah berlaku kat dia. Jadi bila dia start kata yes tu, semua benda yang dia nampak opportunity yang selama ni ada depan mata, yang selama ni dia tolak mentah-mentah macam tu, rupanya setiap saat hidup kita ni, setiap nafas yang kita sedut ni adalah peluang-peluang untuk kita membuat amal soleh, membuat kebaikan, mencari kesempatan. Bila saya tengok model bisnes ni macam Sharifah jelaskan tadi, satu simple, nak start modal low, very low capital, basically modal air liur je lah. Lepas tu risk, very low risk. Hidup ni kena selalu cakap yes. Yes to opportunity. Kadang-kadang opportunity tu datang sekali dalam hidup. Tapi bila kita tolak ataupun kita kata nantilah dulu, yang nak buat bisnes, ini satu peluang yang sepatutnya kalau kita tak nak buat, mungkin anak kita buat. Kadang-kadang sekarang ni orang dalam ekonomi sekarang ni, orang mencari pekerjaan. Kerja memang susah. Now as an economist, I can tell you this is one way how you can create employment not just for yourself but to many other people. Sebab itu, sebab dia bagi saya satu jawapan yang selama ni bila saya bagi talk sebagai ekonomi, ekonomi merudum, graduate tak ada kerja, graduate kena kreatif, cari pekerjaan, kena fikir macam mana nak buat pekerjaan sendiri, jangan berharap makan gaji. This is something yang solution yang realistic macam mana. Another thing is income tu, as more efforts you put,
dia progress sekali. Dan the teamwork is important. With big team, we can go together. That's the key point. Kalau you nak kerja seorang-seorang, saya tengok model yang saya tengok ni, kalau you nak kerja seorang-seorang, you boleh buat 5 digits, tapi you penat. You need to leverage with your team. Teamwork. Teamwork, yes. Teamwork, that's the key. So, I think that's important untuk kita rebut peluang dalam hidup. I think this is doable. I'm very positive about that. Saya rasa perkongsian kami malam ni setakat ini. Cuma kalau ada soalan boleh chat ataupun cakap pun tak apalah. Ada soalan juga nak tanya. Kalau ikutkan dekat Malaysia ni sekarang kan, nampak gayanya macam ekonomi tu nampak macam orang kata affected, tapi tengok orang jual beli dekat online, shopping, parcel-parcel yang banyak-banyak dia orang shopping online. So nampak macam seolah-olah macam tak ada menyusut pada ekonomi dia orang ni. That's a good observation, Sister Farha. Sebab satu, bila kita nak buat penelitian ekonomi, kita buat pemerhatian kita sendiri. Orang-orang Syakli dia selalu check online, dia pergi pejabat pos atau dia buat posting, dia tengok memang parcel memang berlambat lah. Kenapa banyak sekarang? Sebab that's the main way how transactions today going on. Sebab kita dah tak boleh keluar selalu. Jadi bila kita nampak parcel banyak, sebenarnya itu cuma setakat parcel yang orang memang buat untuk sebab dia tak boleh pergi kedai. Itu satu sebab. Dan itu tak boleh menjadi indikator yang ekonomi ni sebenarnya baik. Kenapa saya cakap macam tu? Bank Negara 2 hari lepas keluarkan report untuk Malaysian economy untuk 2020. Kita punya quarter 4 2020 menguncup 3.4%. For the whole year 2020, ekonomi kita merudum 5.6% negatif. That's the worst than 1998. Dan kalau kita selalu tengok Abid Liu, Ustaz Abid Liu, you tengok Twitter, orang cari minta duit, orang memang you can imagine people yang dulu bekerja terpaksa buat apa-apa kerja asalkan nak survive. Jadi kalau keadaan tak serius, this is just to go with the logic. We can go logic by data. I have all the data. Another logic kalau kita nak fikir, kenapa kerajaan boleh release duit EPF? Yang keluarkan duit EPF ni siapa? Kebanyakannya workers yang berpendapatan rendah, yang memang terdesak dah tak ada option. Untung kalau dia ada EPF. Kadang-kadang these people, dia EPF cuma dalam, I think dah kerja lama pun dalam 50,000, nak cecah sampai 100,000 pun jauh sekali. Itu pun dapat peluang ni keluarkanlah 10,000 tu. Jadi ada golongan yang sangat tertekan date pandemik sekarang ni. Kadang-kadang benda ni juga boleh kita tengok kalau kita pergi kawasan-kawasan yang dekat Malaysia ni, easily in area KL, you boleh buat observation. Kalau you pergi kawasan-kawasan banglo-banglo, kebanyakan orang ni mungkin tak terjejas. Golongan you pergi area flat. Area flat you akan tengok macam mana sebab pandemik orang terpaksa cram dalam flat yang kecil, dengan ayah dia dah tak ada kerja, dengan anak nak belajar online kat rumah. You tak tahu keadaan tu sebelum ni, these people at least they can survive some way lah. Tapi sekarang it is get to that point. Dan kerajaan sangat terdesak untuk bantu golongan macam ni sebenarnya. Itu sebab sekarang kerajaan buka, dimudahkan untuk orang berniaga tepi-tepi jalan. Tapi ingat, yang saya sebut tadi, nampak senang nak bisnes goreng pisang tepi jalan. Tapi sebenarnya bisnes Syakli ni lebih senang. Lebih mudah. That's my hopefully I answer that question lah. Take home point, 1, makan Syakli untuk kesihatan, sustain our health. Nombor 2, jadi member, sebab jadi member adalah lesen nak mula berniaga. Nombor 3, simpan dalam hati, this is my serious business. I will do this business very seriously. No matter what, consistent, persistent, that is important. Sebab this business require persistency. That's it. Terima kasih banyak-banyak.